Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya Ahmad Asyafi'i bin Sahruf dari Gaya Hidup Sihat 2 ingin membentangkan pembentangan tugasan 2, iaitu kerja khusus bagi gaya hidup sihat. Sebelum kita mulai, saya ingin menyatakan tajuk jurnal yang saya ambil iaitu Indeks Jisim Badan ataupun BMI, Body Mass Index, dan hubungannya dengan persepsi imej serta kepuasan berat badan dalam kalangan remaja. Secara keseluruhannya, jurnal ini membincangkan tentang kepuasan seseorang remaja tentang berat badannya sendiri, dan adakah berat badan itu normal ataupun berlebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan. Sebelum itu kita ketahui dahulu apa itu indeks jisim badan. Indeks jisim badan ialah alat pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan status kesihatan dan kecukupan berat badan seseorang. Untuk pengiraan BMI pula ialah berat badan dalam kilogram dibahagi dengan tinggi badan dalam meter dan dikuasakan dengan 2. Sebagai contoh, berat badan saya 60 kg dan tinggi saya pula 167 cm. Jadi, di sini 167 cm dikuasakan dengan 2 dan hasilnya ialah 27,889. Langkah seterusnya, berat badan saya 60 kg dibahagikan dengan 27,889 dan saya akan mendapat 21.5. 21.5 ini termasuk dalam golongan berat badan yang normal. Okey. Seterusnya, kita lihat beberapa tahap BMI. Terdapat 4 tahap untuk BMI. Yang pertama, kurang daripada 18.5, iaitu kurang berat badan. 18.5 sehingga 24.9 mempunyai berat badan yang unggul. 25 hingga 30 berlebihan berat badan. 30 atau lebih boleh dikategorikan dalam kategori obes. Okey. Di sini saya akan membincangkan tentang beberapa faktor yang menyebabkan obesiti. Faktor yang pertama iaitu pemakanan yang tidak seimbang. Pemakanan yang tidak seimbang ini, sekiranya kita tidak menjaga pemakanan kita, nutrien-nutrien yang diambil akan terlalu berlebihan dan ia akan menghasilkan lemak. Apabila lemak itu terkumpul, jadi berat badan kita akan meningkat. Berat badan yang berlebihan inilah yang akan menyebabkan kita boleh dikategorikan dalam obesiti. Oleh itu, kita perlulah mengambil pemakanan yang seimbang. Sebagai contoh, suku-suku separuh. Seterusnya, faktor yang kedua ialah perubahan gaya hidup moden. Dalam era modernisasi ini, pelbagai makanan yang telah dihasilkan, inovasi daripada pelbagai jenis makanan, dan boleh kita lihat di Malaysia terdapat pelbagai jenis makanan yang beraneka ragam, yang mempunyai kelainan rasa dan sebagainya. Sebagai manusia, kita mempunyai satu sifat untuk mengetahui dan mencuba makanan-makanan tersebut. Perubahan gaya hidup ini menyebabkan kita tidak mengambil jumlah makanan yang sepatutnya dan mengambil makanan yang berlebihan. Oleh itu, ia akan menyebabkan kita mendapat obesiti. Faktor yang ketiga iaitu faktor budaya. Faktor budaya ini boleh dimasukkan dalam negara kita iaitu Malaysia. Malaysia mempunyai pelbagai jenis bangsa. Setiap bangsa pula mempunyai pelbagai jenis makanannya. Sebagai contoh, masyarakat Melayu mempunyai makanan tradisi iaitu nasi lemak.
faktor budaya ini boleh dikaitkan dengan ketika kita ingin apabila kita selalu makan makanan tersebut. Nasi lemak sepatutnya bukanlah satu makanan yang boleh dikategorikan dalam kategori yang sihat. Boleh dikategorikan dalam kategori yang sihat dengan kuantiti yang sedikit dan kuantiti yang betul. Namun masyarakat kini makan nasi lemak dengan kuantiti yang sangat banyak. Ayam seketul, nasi dua mangkuk dan sebagainya. Dan faktor yang terakhir ialah faktor ekonomi. Dalam era globalisasi ini, ekonomi negara kita semakin merudum. Harga makanan semakin meningkat. Harga ayam semakin meningkat. Harga beras semakin meningkat. Oleh itu, bagi keluarga yang dikategorikan dalam B40, mereka boleh makan dengan menggunakan jumlah wang yang mereka ada. Sekiranya mereka mahu membelanjakan wang tersebut kepada makanan yang sihat, seperti beli ayam dengan kadar yang sepatutnya, membeli sayur-sayuran dan sebagainya, ataupun makan di luar di makanan restoran mewah yang menyediakan portion ataupun kuantiti yang secukupnya untuk badan, mereka sangat tidak mampu. Oleh itu, mereka mengambil inisiatif untuk makan makanan yang boleh dimakan menggunakan wang yang mereka ada. Sebagai contoh, fast food ataupun makanan segera seperti Maggi segera ataupun McDonald, KFC dan sebagainya. Harga bagi makanan-makanan di kedai tersebut adalah sangat berpatutan dan boleh dikira sebagai murah jika nak dibandingkan dengan makanan yang mempunyai khasiat yang secukupnya. Namun, makanan tersebut mempunyai minyak yang berlebihan, protein yang berlebihan dan sebagainya. Oleh itu, ia akan menyebabkan obesiti. Seterusnya, kita masuk pada persepsi imej badan. Persepsi imej badan iaitu persepsi individu terhadap berat dan imej badan berdasarkan pandangan mereka tentang definisi kekurangan berat badan berlebihan, obesiti, kurus dan gemuk adalah sangat subjektif. Hal ini kerana pendapat seseorang itu adalah berbeza jika nak dibandingkan dengan pendapat orang lain. Oleh itu, sekiranya seseorang itu menyatakan badan yang besar itu adalah badan yang ideal, itu adalah persepsi dia sendiri. Seterusnya, kita masuk kepada kepuasan berat badan. Pendapat setiap individu tentang imej badan yang ideal menentukan tahap kecantikan ideal yang diidamkan oleh individu itu sendiri. Ketidakpuasan badan berperanan sebagai pendorong bagi seseorang untuk mengamalkan amalan pemakanan dan kaedah pengawalan berat badan yang sangat ketat dan tidak sihat. Hal ini boleh dikaitkan dengan tajuk jurnal kita, iaitu kepuasan tentang berat badan. Sekiranya seseorang individu tersebut menyatakan berat badan idealnya adalah 70 kg. Namun, pada tahap tersebut, dia boleh dikategorikan dalam kategori obes. Jadi, ketidakpuasan badan, contohnya, beliau waktu itu cuma berat badannya ialah 58. Tetapi, dia mahu berat badannya adalah 70. Itu akan menyebabkan dia mengambil pemakanan yang tidak terkawal dan tidak sihat. Seterusnya, kita akan masuk kepada maklum balas dan cadangan daripada temu bual. Di sini saya akan menemu bual seorang pelajar IPJ Kampus Tengku Bainun yang
dirahsiakan identitinya kerana dia sendiri tidak mahu dipublikkan. Okay. Assalamualaikum. Kenapa? Okay, ini saya nak interview sikit boleh? Tak boleh. Tak apa. Jangan risau, nanti saya sensorkan muka. Okay, untuk soalan pertama. Sihat tak? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Sihat walaupun lihat. Okay. Nak tanya, last check berat yang tinggi berapa? Lah cek berat 85, tinggi 175 macam tu lah lebih kurang. Wah, okay. Okay, baik. Okay. Selalunya lah kan, dalam sehari, makan berapa kali? Saya makan 5 kali. 5 kali ya? Confirm lah? Okay, selalu kalau makan 5 kali tu ikut waktu ke tak? Macam contoh lunch, lepas tu dinner semua tu? Kadang-kadang tak, kadang-kadang ikut tak. Tengok macam mana. Oh, tengok macam mana. Kalau lapar makan lah. Kalau ikut perut lapak makan. Tapi 5 kali, 4 kali, 5 kali lebih kurang. Okay, lepas tu, okay, contoh lah kan untuk kehidupan seharian. Kalau hari Minggu tu, apa yang awak buat sehari tu? Kalau hari Minggu, saya tidur. Lepas tu bangun kalau ada apa-apa hari Minggu tu. Saya bangun awal, bangun pukul 6, pukul 6, pukul 7 tu bangun dah. Lepas tu pergi kelas apa semua. Lepas tu balik, pergi makan. Kadang balik pergi makan tu tengok kok ajak kawan semua tu pun kalau mereka semua okey baru pergi. Kadang-kadang kalau tak okey balik masuk ke rumah. Tu je lah. Sampai malam. Kadang-kadang petang pun lena. Sampai malam. Okay. Soalan ke berapa dah tadi? 6 lah? 5. Okay. Lalu bersukan tak kebelakangan ni? Kebelakangan ni jarang sebab petang-petang lalu lena. Letih. Jarang kan. Lalu tidur lah. Okay, baik, faham. Kalau ikutkan kan, awak rasa awak puas hati tak dengan berat badan yang sekarang? Kalau ikut berat badan yang lalu ni, apa lah 85 tadi kan. Dengan tinggi saya rasa okey, berat badan yang ideal, yang cantik untuk seorang lelaki lah sebab dia berada di tahap yang normal. Okey lah. Okay, baik. Okay. Yang tu je saya rasa nak tanya. Okay, terima kasih ya. Sama. Okay, Assalamualaikum. Salam. Baiklah, secara kesimpulannya, kepuasan mengenai berat badan berbeza bagi setiap orang. Oleh itu, masyarakat perlu bekerjasama dengan masyarakat perlu diberikan maklumat dan informasi yang tepat mengenai kepentingan menjaga berat badan dan keburukan daripada obesiti. Oleh itu, kita perlulah mengambil langkah memberi kesedaran kepada keluarga-keluarga kita mengenai berat badan yang ideal supaya mereka tidak mengambil pemakanan yang tidak terkawal demi mendapatkan berat badan ideal mereka yang tidak membawa sebarang kebaikan kepada mereka. Sekian, terima kasih.